Tuan, ini isu besar tentang selawat ni. Isu besar. Kita kena banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nabi kata kerana selawat kamu, tiap-tiap kali kamu selawat itu dipersembahkan kepada aku. Masya Allah, tuan-tuan. Kita sebut ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benda tu dipresent di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan 1.6 bilion orang Islam dalam dunia ni duk selawat kepada Nabi. Benda tu ditunjukkan kepada Nabi betapa umat akhir zaman ini sayang dekat dia. Bukan sahaja selawat itu, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Bukan sahaja siapa selawat Nabi sekali, dia ucap selamat kepada Nabi sekali, Allah akan ucap selamat kepada dia 10 kali. Tuan-tuan, kita minta supaya Allah selamatkan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Minta Allah selamatkanlah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allah selamatkan Nabi sekali, Allah ucap selamat kepada kita 10 kali. Sekali hak kita selawat tu, tiap-tiap kali itulah dipersembahkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia tahu kata umat dia ingat dia dan sayang dia. Macam itulah kita doa dekat mak ayah kita. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampun dosa aku dan dosa dua mak ayah aku. Kita doa tu gembira mak ayah kita ni. Kerana doa ni sampai tak kepada dia? Sampai. Sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hari Jumaat ni special. Special dia apa? Adam dijadikan hari Jumaat. Adam wafat pada hari Jumaat. Sangkakala ditiup pada hari Jumaat. Hari Jumaat itu mati semua benda yang bernyawa. Tiba-tiba Nabi sambung, Nabi kata fa'akthiru alayya minas salat fihi, dan perbanyakkan selawat kepada aku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kerana tiap-tiap kali kamu selawat itu dipersembahkan kepada aku. Qala Aus bin Aus, bila dengar Nabi kata lagu tu, dia kata dekat Nabi, qalu, dia kata ni sahabat hadu dengar ramai-ramai ni, semua pakat-pakat tanya Nabi. Semua pakat-pakat tanya Nabi, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaik wa qad arimta yaqulun balita. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata macam mana orang selawat tu dipersembahkan kepada Tuhan, sedangkan Tuhan dah tak ada dah esok-esok ni. Lagi kalau selawat Tuhan dah ada, Allahumma salli ala Muhammad, kami minta supaya Allah selamatkan Tuhan, Tuhan dah ada. Esok Tuhan dah wafat, Tuhan tak ada esok ni. Tuhan kata kalau orang selawat dipersembahkan dekat Tuhan, macam mana sedangkan Tuhan sudah tak ada. Tuhan, dia kata waqad arimta, Tuhan sudah wafat, waqad balita, dan Tuhan sudah tak ada, sudah hancur, sudah luluh di dalam tanah. Balita ni maksudnya dah tak ada apa dah, hancur lebok dah. Macam mana kata selawat boleh sampai dekat Tuhan? Nak dipersembahkan dekat Tuhan, macam mana Tuhan tak ada dah. Begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, punah apa satu? Allah mengharamkan bumi makan jasad para nabi. Ini dalil yang menunjukkan kata para nabi ini jasad tak apa. Kalau ditakdirkan dikorek kubur yang ada Nabi di dalam dia, tak kira Nabi mana. Anbiya ni plural, bukan Nabi Muhammad saja, Nabi-Nabi. Kalau orang kata di sini makam Nabi Ibrahim, katalah satu hari Yahudi pergi buat gila, dia pergi korek. Contoh, pasal apa tuan-tuan? Pasal makam Nabi Ibrahim AS ada di mana?
Duk ada di Hebron. Hebron maksud dia apa? Kekasih dalam bahasa Yahudi. Hebron daripada perkataan hibbu, kekasih, dia panggil Hebron. Pasal di situ ada kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu Ibrahim Al-Khalil dia panggil. Kalau betul di situ ada jasad Nabi Ibrahim di bawah tu, katalah satu hari Yahudi buat gila apa ke, dia pergi korek kubur tu. Kalau betul jasad Nabi Ibrahim ada, seketui jasad dia yang intact. Orang putih kata intact ni maksud dia apa? Apa? Tak boleh. Intact ni maksud dia utuh, tak boleh. Macam tu lah. Macam dia hidup dulu, macam tu lah dia ada. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, Inna Allah Azza wa Jal harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi daripada makan jasad para nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala cerita dekat kita tentang benda-benda ni semua. Quran pun Allah sebut apa? Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Qiyamah ayat 7 sampai 12. Tuhan kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aina al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma inil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah. Ayat Quran. Maksud dia apa? Allah Subhanahu wa taala kata apa? Mereka orang bukan Islam tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Dalam tafsir dia kata apa? Depa bukan tanya biasa, tapi depa tanya ejek-ejek, buat main-main. So Nabi duk cerita, kata kita hidup ni kita akan mati, esok kita akan hidup balik di satu hari yang nama hari itu ialah hari kiamat. Depa dengar, depa tak percaya. So depa tanya dia dengan nada olok-olok, buat main-main. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya Nabi Muhammad, apa cerita dengan kiamat lah hari ni? Tak ada agak cerita kiamat. Macam tu. Main-main. Macam mana hari ni tak ada agak nak cerita apa pasal kiamat, apa tak ada agak. Dia buat main-main macam tu. Okey. Fa idza bariqal basar. Beritahu kat depa Muhammad, jangan main-main. Kiamat dia mai esok ni, bariqal basar. Biji mata hamba nanti terbelalak terkejut. Jangan main-main. Dia jadi sungguh esok ni, fa idza bariqal basar. Biji mata nanti terbelalak terkejut tengok benda yang jadi ni. Yang kata kiamat ni tidak ada manusia yang tak terkejut bila jadi. Wa khasafal qamar. Bila jadi kiamat esok ni, bulan sudah hilang cahayanya. Selama-lama duk tengok macam ada cahaya pada bulan, walaupun sains kata itu reflect daripada cahaya, tapi itu cahaya main daripada permukaan bulan. Bila nak kiamat esok ni, dia gelap, tidak ada cahaya lagi pada bulan. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Bila berlaku kiamat esok ni, Tuhan himpun sekali matahari dengan bulan, duk ada sekali. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Bila Allah jadikan benda tu, biji mata terbelalak tengok terkejut. Tengok matahari bulan semua dah tak ada cahaya. Tengok apa jadi dengan alam ini. Tuhan kata apa? Pada masa itu manusia kata ainal mafar. Dia kata tang mana kita nak lari pergi menyorok? Ainal mafar. Dia ni tanya hari ni kita nak menyorok tang mana? Tuan-tuan tengok gambar orang putih, tornado. Saya baru tengok. Tuan-tuan, orang putih punya imagination. Dia pun punya khayalan ni. Dan dulu dia buat filem Twister. Dia buat tornado pula. Dia cerita pasal putih beliung mai apa semua, ada sekumpulan
jenis kata saintis gila ni nak pergi kaji tentang putih beliung ni, bawa kereta nak pergi masuk, nak duduk dalam gelung tu, nak tengok apa ada dalam tu. Orang putih ni dia khayal, dia bagi kita khayal. Tapi benda tu adalah gambaran kepada kiamat kalau jadi esok ni. Oh tuan-tuan, bila baca ayat ni, ainal mafar, bila jadi ni dia lari ni, dia cempera ni, dia berkecempera ni, lari ni, tengok takut ni, nak piduk tang mana, nak menyorok tang mana, run for your life. Orang putih kata, lari nak cari tempat selamat pasal nak hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala dah bagilah gambaran ni semua. Bila jadi kiamat yang hampa tanya aku buat main-main tadi, Tuhan kata jaga baik-baik. Bila jadi esok ni, hampa nanti tanya, ainal mafar, ni nak lari pergi menyorok tang mana ni? Kalla la wazar. No, Tuhan kata, bila berlaku kiamat esok ni, tidak ada tempat menyorok lagi. Jangan main-main. Bila jadi sungguh esok ni hang nak lari, tak ada tempat yang boleh bagi selamat pada hang. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Dia kena baca ada nun kecil tu. Pada hari itu apa jadi? Allah sahajalah tempat kembali kamu. Maksud dia mati. Bila jadi itu mati. Memang Allah jadikan kiamat tu untuk bagi mati semua orang. Maka pada hari itu jangan tanya di mana tempat selamat. Kerana bila berlaku saja benda tu, kembali kamu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila habis kamu mati, kembali kepada Allah, buku tak tutup lagi. Tuhan kata, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Bermulalah cerita. Allah akan habaq balik dekat hang apa yang hang buat dulu. Tak habis lagi. Kita ingat bila mati tutup buku. No. Bila mati itu buku baru buka. Buku apa? Buku hisab amal. Yunabba'ul insan, diceritakan kepada, diberitahu kepada manusia yang mati ini, yauma idzin, pada hari itu, bima qaddama, apa yang dia dah buat. Allah bagi dia hidup 50 tahun, Allah bagi dia hidup 70 tahun. Selama dia hidup tu apa dia buat, habaq balik kat dia. Hang cukup umur, masa umur 14, start daripada situ meter jalan. Ini hang punya cerita, aktiviti hang daripada umur 14 macam ni, 15, 16, 17, 20, 30, 40, sampai umur 72, hang mati pada umur 72. Ini benda yang hang buat, diceritakan balik kepada manusia ni. Wa akhar, dan diceritakan apa yang dilalaikan dalam 70 tahun itu. Apa yang dia lalaikan, Allah bagi dekat dia 70 tahun umur. Apa yang dia patut buat tapi tak buat, Allah habaq dekat dia. Yang hang buat pun dia cerita, yang hang patut buat tapi hang tak buat pun dia cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, balil insanu ala nafsihi basirah. Tuhan kata apa? Tapi manusia ni dia menjadi saksi atas diri dia sendiri. Dia menjadi saksi kepada kelalaian dia. Dia jadi saksi kepada kecuaian dia. Dia jadi saksi kepada kejahatan dia. Dalam satu tafsir lagi dia kata apa? Anggota badan dia menjadi saksi mendakwa dia. Ni ada melekat di badan kita ni. Di hari akhirat esok, dia tak menyebelahi kita, dia menjadi pendakwa kita. Tuan-tuan, kita duk baca Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala cerita tentang benda ni. Macam mana Allah jadikan tangan semua, kulit-kulit semua bercakap. Dalam surah Fussilat Allah cerita lagi, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in. Allah cerita manusia pada kiamat esok, bila tangan dia jadi pendakwa kepada diri dia, kaki dia jadi pendakwa pada diri dia, mata dia mendakwa dia, anggota badan dia semua mendakwa dia atas kesalahan yang dia buat. Wa qalu li juludihim, manusia pada masa tu dia kata dekat anggota dia sendiri, dia kata kepada julud, maksud dia kulit, jildun, julud, kulit. Dia kata dekat kulit dia sendiri, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina,
Dia kata, pasal apa hampa ni jadi saksi kepada kesalahan aku? Selama 70 tahun kita partner in crime. Orang putih kata, tahu partner in crime, sama-sama terlibat buat jenayah. Partner in crime 70 tahun hang dengan aku. Tangan siapa ni? Tangan Samsuri. Kaki siapa ni? Kaki Samsuri. Mata siapa ni? Mata Samsuri. Kita partner in crime. Tapi bila mai hari akhirat, depa dakwa kita balik. Tangan kata, saya tak mau buat, Samsuri yang agak habis buat. Kaki kata, saya tak mau pergi, tapi Samsuri paksa saya pergi. Semua duk jadi saksi kepada Allah, nak salahkan kita. Dan Allah cerita benda ni. Yang tu yang hebat tu. Allah cerita. Kata manusia pada hari itu, dia kata, lima syahidtum alaina. Pasal apa hampa jadi saksi kepada aku? Dia marah kat diri dia, badan dia sendiri. Qalu, jawab ni segala tangan, kaki, kulit-kulit semua jawab kat dia. Dia kata, antaqanallah alladhi antaqa kulla syai'in. Kami ni hari ni boleh bercakap pasal Allah yang menjadikan semua benda bercakap bagi kami bercakap pada hari ini. Di hari ini ni kami bercakap, jari, tangan, kaki semua bercakap pasal apa? Pasal Allah bagi kami bercakap. Allah mana? Allah yang menjadikan makhluk-makhluk yang ada ni boleh bercakap. Allah itulah bagi kami boleh bercakap pada hari ini. Allahu akbar, tuan-tuan. Itu sebab tumpang hidup ni jaga benda-benda ni. Jangan tuan-tuan, jangan. Esok waktu kena dakwa, kita seorang. Tak ada siapa yang akan menolong kita, melainkan kita mengharapkan ihsan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah